Isu 9 garis putus atau 9 dash line adalah isu yang sangat kompleks dan penuh dengan kontroversi. Ia merupakan punca ketegangan utama antara China dan negara-negara jirannya yang sekaligus berpotensi untuk menggugat kestabilan rantau ini. Garis ini pertama kali dibuat pada tahun 1947 dan telah menjadi subjek kontroversi sejak daripada itu. Isu tuntutan 9 dash line ini bukan sahaja melibatkan isu perundangan dan hubungan serantau sahaja, ia juga mempunyai implikasi alam sekitar dan ekonomi yang ketara. 9 dash line yang dituntut oleh China merangkumi kira-kira 90% daripada 3.5 juta kilometer persegi Laut China Selatan. Dalam kawasan ini, China membuat tuntutan kedaulatan dan maritim. Laut China Selatan ialah laluan perkapalan yang penting dan merupakan rumah kepada kawasan perikanan selain kawasan yang kaya dengan potensi rizal minyak dan gas. Tuntutan China ke atas Laut China Selatan boleh memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi dan alam sekitar rantau ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat isu 9 garis putus atau 9 dash line yang menjadi kontroversi dan menjejaskan hubungan antara negara Asia dengan pihak China. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. 9 dash line adalah tuntutan wilayah yang dibuat oleh China di Laut China Selatan. Tuntutan ini telah dibuat oleh China sejak tahun 1947 lagi, iaitu apabila China telah memasukkan 9 dash line di dalam peta mereka sejak tahun 1949. 9 dash line ini terdiri daripada 9 garis putus yang berseranjang di Laut China Selatan. Garis-garis putus ini merentasi sebahagian besar Laut China Selatan, termasuk kawasan yang dituntut oleh beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam. Pihak China mendakwa bahawa 9 dash line ini adalah berdasarkan sejarah dan undang-undang laut. Namun begitu, negara-negara ASEAN yang lain telah membantah tuntutan China dan menegaskan bahawa 9 dash line yang dituntut itu tidak mempunyai asas yang sah. Secara geografi, Laut China Selatan meliputi kawasan laut seluas 3.5 juta kilometer persegi melalui Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Kawasan ini dihiasi dengan hamparan pulau, kawasan cetek, Pulau Batu Karang yang kemudiannya dikelompokkan kepada 4 gugusan pulau iaitu Kepulauan Paracel, Kepulauan Pratas, Kepulauan Zhongsha dan Kepulauan Spratly. Berdasarkan kedudukan geografinya, Laut China Selatan merupakan sebahagian daripada laluan perdagangan dan pengangkutan laut yang penting. Ia melibatkan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara dengan rakan perdagangan di seluruh dunia. Berdasarkan data Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan bahawa kira-kira 80% perdagangan global mengikut volume dan 70% mengikut nilai diangkut melalui laut. Daripada jumlah itu, 60% perdagangan maritim melalui Asia dengan Laut China Selatan membawa anggaran 1/3 daripada perkapalan global. Prospek minyak dan gas asli di dasar laut dijangka terus meningkat dan merebak di beberapa tempat. Beberapa tempat di Laut China Selatan mempunyai potensi rizal minyak antara 190 trilion kaki padu gas asli dan 11 bilion tong minyak dengan lebih banyak lagi yang berpotensi belum ditemui. Selain itu, Laut China Selatan juga kaya dengan potensi perikanan. Tuntutan Laut China Selatan seperti yang termaktub di dalam Law of the Sea Convention (LOSC), mana-mana negara berhak menuntut wilayah laut sehingga 12 batu nautika dan 200 batu nautika wilayah zon ekonomi eksklusif EEZ serta pelantar benua. Walau bagaimanapun, tuntutan China adalah sedikit pelik di mana kerajaan Beijing telah menuntut kawasan seberluas di Laut China Selatan yang dilitupi oleh 9 garis putus yang telah diwujudkan oleh pihak mereka sendiri. Beijing menyatakan bahawa perairan Laut China Selatan menerusi tuntutan bersejarah adalah miliknya dan dengan itu ia patut kekal di bawah kedaulatan China. Antara tuntutan kepulauan yang menjadi isu ialah Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly adalah sebuah kepulauan yang terdiri daripada 750 batu karang, batuan, beting pasir dan pulau-pulau yang dilingkungi garis-garis yang dituntut oleh China di Laut China Selatan. Kepulauan ini pernah menjadi milik Empayar Jepun sehingga penghujung Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Setelah Jepun kalah dalam perang, kedaulatan ke atas kepulauan ini telah dilepaskan oleh pihak Jepun menerusi perjanjian perdamaian San Francisco yang ditandatangani pada tahun 1951 tanpa menamakan negara pewaris ke atas kepulauan ini. Kepulauan Spratly ini secara geografinya terletak lebih berdekatan dengan negara-negara Asia Tenggara berbanding China.
Walau bagaimanapun, berdasarkan alasan sejarah, China telah meletakkan tuntutan ke atas keseluruhan Kepulauan Spratly yang lebih dikenali sebagai Kepulauan Nansha oleh rakyat China. Selain itu, isu pemilikan Pulau Natuna seperti mana yang telah dibincangkan dalam video sebelum ini juga berkait rapat dengan tuntutan Nine Dash Line oleh China. Nine Dash Line menjadi punca ketegangan negara ASEAN dan China. Terdapat banyak isu di Laut China Selatan yang berkait dengan Nine Dash Line yang seterusnya menimbulkan ketegangan antara pihak China dan negara-negara ASEAN. Pada tahun 2014, kerajaan China telah membina struktur buatan manusia di beberapa pulau yang dituntut oleh negara-negara ASEAN. Tindakan China ini telah menimbulkan kemarahan negara-negara ASEAN dan telah meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan. Isu 9 garis putus ini telah menjadi punca utama ketegangan di Laut China Selatan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, China semakin tegas dalam tuntutannya dan telah membina pulau buatan dan pangkalan tentera di beberapa pulau yang dipertikaikan. Ini telah membawa kepada tuduhan bahawa China mententerakan Laut China Selatan dan telah menimbulkan kebimbangan tentang potensi konflik. Pada tahun 2016, Tribunal Timbang Tara Antarabangsa (PCA) telah mengeluarkan keputusan yang tidak berpihak kepada mana-mana pihak dalam kes yang melibatkan tuntutan wilayah di Laut China Selatan. PCA juga memutuskan bahawa China tidak mempunyai hak untuk menduduki atau menuntut wilayah yang dilindungi oleh Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang Undang-Undang Laut. Keputusan yang dikeluarkan oleh PCA ini telah mengukuhkan pendirian negara-negara ASEAN. Ia sekaligus telah melemahkan tuntutan China. Namun, China nampaknya masih belum menarik balik tuntutannya ke atas Nine Dash Line ini. PCA juga memutuskan bahawa China telah melanggar hak kedaulatan Filipina di Laut China Selatan dengan mengganggu aktiviti perikanan dan cari gali minyaknya. Tetapi, China masih enggan menerima keputusan PCA dan terus menegaskan tuntutannya di Laut China Selatan. Kerajaan China juga telah diarahkan untuk menghentikan segala aktiviti penambakan di Laut China Selatan. Isu Nine Dash Line ini masih menjadi isu yang sensitif dalam membincangkan hubungan antara China dan negara-negara ASEAN. Walaupun negara-negara ASEAN telah menggesa China untuk berunding dengan mereka bagi menyelesaikan isu ini, namun China masih belum menunjukkan minat untuk berunding. Malaysia dan isu Nine Dash Line. Bagi Malaysia pula, isu tuntutan Nine Dash Line ini banyak memberi kesan ke atas wilayah perairan di Sabah dan Sarawak yang berada di bawah kedaulatan Malaysia. Tuntutan 9 Nine Dash Line ini telah menyebabkan China merasakan perairan ini adalah hak miliknya. Akibat daripada itu, pihak berkuasa China pada November 2015 telah membolos perairan Beting Patinggi Ali yang terletak kira-kira 134 batu nautika atau 250 km dari Miri dari kawasan sekitarnya yang terletak di kawasan EEZ Malaysia dengan menambah jumlah rondaan di kawasan tersebut. Keputusan PCA yang mengisytiharkan Nine Dash Line tidak sah di bawah Undang-Undang Antarabangsa memberikan kelebihan kepada Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lain. Tanpa tuntutan Nine Dash Line ini, kebanyakan kawasan maritim yang dituntut Malaysia terletak lebih dari 200 batu nautika dari tanah besar China. Oleh itu, tuntutan maritim China tidak lagi akan bertindih dengan Malaysia secara signifikan berdasarkan kedudukan geografi kedua-dua negara. Keputusan PCA ini meletakkan Malaysia di kedudukan lebih baik untuk memastikan insiden pencerobohan Beting Patinggi Ali yang terletak di dalam wilayah perairan Malaysia tidak lagi akan terjadi. Kesimpulannya, isu Nine Dash Line yang melibatkan China dan negara-negara ASEAN ini adalah isu yang sangat kompleks dan sukar untuk diselesaikan. Namun, ia adalah satu isu yang penting yang perlu diselesaikan kerana ia boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Tenggara. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Untuk peminat setia FPHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM RM5 sahaja.